Assalamualaikum dan kita kembali bersua di MHI Malaysia hari ini dan kita di hari Rabu 16 Oktober bersama dengan 12 Rabiul Akhir. Semoga dalam keadaan yang bermaya ceria untuk rembui apa jua dugaan yang berlaku sekalipun kita ialah nak masuk ke hujung tahun ni. Macam-macam peristiwa yang berlaku. Apa kita kena siap siaga dalam apa jua keadaan sekalipun. Ya, persiapan fizikal dan juga mental kita, apapun kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Saya sebenarnya di sini tak suka sangat nak berkongsi cerita tak best kan, tapi pagi ni kita terpaksa bercerita kepada anda semua sesiapa yang berada di kawasan-kawasan yang berlakunya hujan lebat yang berterusan dan juga menyebabkan banjir kilat dan beberapa kawasan terpaksa berada dalam kondisi yang agak membimbangkan dari sudut naik air, paras air yang begitu membimbangkan. Kalau kita melihat kepada dada akhbar New Straits Times, flash floods choke KL, yang ini berkaitan dengan beberapa kawasan di Kuala Lumpur. Kalau sempat saya kongsikan ya, semalam saya juga berada di sana, kawasan di Bank Negara ataupun Bank Rakyat Negara tu, dan juga kawasan Wisma Central Ampang, Jalan Tangsi, kawasan-kawasan tu memang dah ditutup. Mungkin juga saya berada selepas kejadian ini. Ini antara yang berlaku. Yang ni yang seperti mana anda saksikan ni, dia di harian Metro bukan? Okey, dan juga kalau di Metro anda dapat perhatikan ini saya beri di muka hadapan dentuman sebelum runtuh. Di mana kalau berlaku hujan lebat ini akan menyebabkan hakisan dan di kawasan lereng pastinya bahaya, dan 20 rumah diarah dikosongkan. Ini untuk mengelakkan daripada pelbagai kemungkinan yang berlaku, dan sekarang ini pun kita perhatikan kalau dapat diberikan visual ataupun gambar, sememangnya aliran air longkang tersumbat jadi punca dan penduduk dapat dengar dentuman kuat dari bukit, dan sehingga kan di kampus pun, kampus Universiti Malaya pun dilanda banjir kilat. Kalau anda perhatikan semalam, tiba-tiba gelap ya. Gelap diikuti dengan bunyi guruh, kemudian dilintas semua, tiba-tiba hujan yang selebat-lebatnya, dan kita belah menjangkakan kalau hujan lebat ini akan menyebabkan limpahan air kawasan yang tertutup. Ada kawasan memang tak dapat lagi dilintasi oleh kenderaan kerana keterbatasan itu, air sampai tinggi yang memang bahayalah. Paras pinggang dan juga lutut. Sangat bahaya untuk situasi-situasi yang tertentu, terutama sekali kondisi mereka yang melalui kawasan itu. Tapi kita nak bersama-sama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur untuk mengetahui keadaan terkini dan sebenarnya apakah yang ataupun tindakan yang dilakukan oleh pihak bomba semalam. Kita bersama dengan Tuan M. Fatah M. Amin, penolong pengarah bahagian operasi, kebombaan dan penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tuan Fatah, nama macam sangat familiar pula. Betul, tadi kami tersenyum tadi ya. Okey, Tuan Fatah, kita nak kongsikan juga keadaan semalam ya. Mungkin boleh bawakan sedikit perkembangan terkini dan kejadian yang berlaku semalam melibatkan beberapa kawasan terpaksa berada dalam keadaan terkandas dan pihak-pihak yang terlibat. Silakan. Okey, pertamanya pada semalam 15 hari bulan Oktober, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menerima panggilan berlakunya ada banjir kilat di sekitar KL. Kita dengan kekuatan 20 balai di seluruh KL telah mengatur gerakan jentera-jentera untuk pergi ke kawasan yang dipanggil hotspot lah. Kita dapat pemantauan spot banjir terutamanya di beberapa kawasan utama termasuk kawasan Sentul, kawasan Maju, Pantai Dalam, Jalan Tun Razak, Jalan Parlimen dan sekitar kawasan Kampung Baru, which is Kampung Periuk. Pemantauan semalam mendapati bahawa memang benar berlakunya banjir kilat di sekitar KL. Dan kita dapat dapati bahawa banjir kilat yang paling teruk berlaku di Kampung Periuk, di mana kita ada pelajar sekolah yang terperangkap di sekolah Kampung Periuk. Jadi sekarang ini tak ada sebarang laporan kecederaan ataupun apa-apa ya Tuan? So far kita tak terima apa-apa kecelakaan yang berlaku. Tak ada mangsa yang betul-betul benar-benar terkesan terhadap banjir itu, sebab ini adalah merupakan banjir kilat di KL. Jadi biasanya kalau banjir kilat ini mungkin dapat kita kenal pasti ada kawasan yang mungkin tadi disebutkan mungkin ada longkang tersumbat ataupun apa yang menyebabkan limpahan itu begitu sampai ke tahap yang kita pun bimbang juga lah Tuan ya. Jadi ada mungkin sebarang analisis awal dapat dikongsikan ya.
Okey, macam ni. Untuk semalam melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah yang diketahui difungsi oleh Datuk Bandar itu sendiri di BKL. Dalam jawatankuasa itu kita bomba juga selaku ahli dalam jawatankuasa melalui perbincangan dengan ahli-ahli jawatankuasa lain, terutamanya daripada pihak JPS, mendapati bahawa semalam memang ada fenomena luar biasa di mana amaran telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi bahawa angin badai telah datang daripada Selat Melaka. Dia hujan turun bermula daripada downstream. Downstream ni kita maksud kata dia bermula daripada pantai dalam, daripada Kelab lalu ke pantai dalam. That's why lah kita nampak pantai dalam tu mula gede. UM mula terkesan. Lepas tu dia bawa naik ke atas. Bawa naik ke atas ni melalui kepada Sungai Bunus, melalui sampai ke Sungai Gombak. Ikutkan fenomena luar biasa ni, dia mengakibatkan hujan di downstream pertama. Jadi air di downstream tu sudah mula penuh, air sudah mula penuh di belah bawah, dan apabila gerakan angin naik ke atas menyebabkan lagi banyak kadar air yang turun di atas. Di mana taburan hujan yang direkodkan semalam paling maksimum 107.5 mm per jam yang direkodkan di stesen Jalan Tun Razak Sungai Bunus. Ya. Baik. Tuan, melihat kepada keadaan dan juga situasi terkini kan sampai amaran walaupun telah pun dikeluarkan tetapi ianya berlaku dengan sangat pantas sampai tak sempat anak-anak yang berada di tadika kemas itu untuk menyelamatkan diri terpaksa berdiri di atas meja dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini kalau untuk keadaan sekarang, apa mungkin langkah berjaga-jaga yang boleh dilakukan melibatkan mereka yang berada dalam kategori yang agak berisiko tinggi ini? Okey, kita melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana telah dimaklumkan bahawa pihak Jabatan Pengadilan dan Saliran JPS telah mewujudkan program ramalan awal banjir PRAP. Di mana sistem amaran awal ni akan detect sampai certain level bahawa paras air sungai yang berada dalam keadaan bahaya akan membunyikan, aktifkan sistem PRAP tersebut. Jadi nasihat dia adalah kepada masyarakat di sana, sekiranya mendapat bunyi arahan daripada sistem PRAP tu, bunyi siren yang akan dikeluarkan, maka bersiap sedialah untuk menjalankan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Baik. Dan mungkin akhirnya Tuan dapat berikan saranan, anda kata kalau nanti berulang banjir kilat seperti ini, jadi apa mungkin kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh orang awam dalam keadaan yang mungkin tak dijangka, dalam keadaan mereka pergi bekerja, tiba-tiba berlaku. Jadi mungkin saranan akhir, nasihat yang praktikal untuk semua, silakan Tuan. Okey, pertamanya apabila berlakunya hujan yang lebat dan juga possibility untuk berlakunya banjir kilat, kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memohon kepada semua masyarakat, terutamanya pengguna jalan raya, agar lebih berhati-hati semasa memandu. Di mana keadaan trafik kalau kita lihat semalam sangat teruk, apabila berlakunya sedikit kemalangan ataupun berlakunya kesesakan yang luar biasa, menyukarkan agensi penyelamat ini untuk tiba ke mana-mana kawasan yang memerlukan bantuan. Kalau kita lihat keadaan semalam, trafik yang terlalu padat, menyebabkan kita sukar nak sampai ke tempat kejadian dalam masa yang cepat. Ya. Okey, Tuan, terima kasih banyak-banyak Tuan berkongsi sedikit sebanyak update terkini berkaitan dengan perkembangan keadaan banjir kilat yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur semalam. Kita harapkan yang terbaik untuk tim Tuan juga. Semoga dipermudahkan dalam segala urusan Tuan. Assalamualaikum, terima kasih. Tuan Fatah Amin. Ya, silakan. Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Okey, kita dah pergi ke kawasan Kuala Lumpur. Kawasan yang juga terlibat dalam keadaan ini, Tanah Runtuh untuk lebih spesifiknya, berada di Taman Melawati, yang mana beberapa orang yang berada di situ juga diarahkan untuk pergi ke pusat pemindahan sementara. Jadi apakah situasi sebenar dan bagaimana keadaan yang berlaku? Katanya ada tindakan juga bagi mengelakkan kawasan itu berlaku dalam keadaan yang lebih serius. Bersama dengan Pegawai Syarin Yusmar bin Mak Yusof, Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, untuk berkongsi terkini tentang situasi tanah runtuh di Taman Melawati. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, kita melihat Tuan berada di kawasan. Tuan dengarkan kami dengan jelas kan? Baik Tuan ya. Okey, jelas Tuan. Baik. Saya sekarang
berada di lokasi kejadian Ya, berlaku di Taman Melawati yang lebih spesifiknya di lorong E6 di mana lihat di belakang saya adalah kesan daripada kelincaran tanah yang telah berlaku. Dan di dapatan kami daripada agensi teknikal yang terlibat masa operasi, punca kelincaran tanah ini berlaku adalah berpunca daripada lorong G2 di atas sana. Kenapa? Okey. Dia berpunca daripada aliran air yang banyak pada volume yang tinggi, longkang dapat menampung kondisi air yang banyak, jadi dia telah melimpah keluar dan telah memasuki kawasan tanah di lereng Litron ini. Jadi apa yang berlaku, top yang berada di lereng bukit ini telah pun jatuh dan telah pun gelincir, meninggalkan kesan tanah asal yang di kawasan ini. Jadi kesan yang di kalau kita boleh tengok di titik ini, jalan ini telah pun dibersihkan oleh pihak Majlis Bandaran Ampang Jaya dan telah boleh dilalui oleh awam-awam. Dan inilah kesan-kesan yang kita dapat lihat runtuhan ataupun gelinciran tanah yang telah mengakibatkan dua rumah yang terdekat ni agak berkesan lah. Allah. Terkesan. Dekat sangat tuan dengan rumah dia. Ya. Jadi macam mana situasi penduduk yang berada di kawasan itu? Adakah mereka sudah diselamatkan, digerakkan, dipindahkan untuk sementara? Ya, daripada arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Ampang semalam telah mengarahkan keseluruhan teres di lorong ini yang mempunyai seramai 16 buah keluarga dikosongkan buat sementara waktu sehingga kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dilakukan sepenuhnya. Jadinya mereka ini telah ditempatkan di kawasan penempatan sementara yang tidak jauh daripada rumah mereka. Jadi mereka boleh pulang untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan juga perasaan-perasaan peribadi. Kemudian pulang semula sementara sehingga selesai. Jadi tuan melihat bagaimana keseriusan dalam konteks limpahan air dan gelinciran ini, sebab ialah ini faktor muka bumi yang sukar dijangka. Jadi selama mana kita jangka mereka harus kosongkan kawasan itu untuk keselamatan? Mungkin melihat kepada keadaan cuaca terkini ke atau bagaimana tuan? Seperti mana yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat Ahmad Besar sebentar tadi, di dalam legislasi Wali telah dikeluarkan beberapa kawasan yang dikeluarkan sebagai hotspot landslide area, di mana kawasan yang kita lihat di belakang saya ini juga termasuk dalam salah satu kawasan hotspot lah. Jadi apabila ini berlaku, tindakan mitigasi telah diambil oleh agensi terlibat. Iaitu pertama, kita menyelamatkan semampu banyak nyawa yang terdahulu yang mungkin. Jadinya kita akan tempatkan di tempat-tempat pusat penempatan sementara. Pada masa yang sama juga, agensi teknikal dan penyelamatan akan melakukan kerja-kerja mengenal pasti sekiranya sebarang kalian kemudian berlakuan lagi landslide. So kita akan buat tindakan-tindakan meminimalkan risiko supaya keadaan premis atau benda dan nyawa sekelilingnya dapat diselamatkan dengan sebanyak mungkin. Ya, kita dapat saksikan keadaan bypass yang dilakukan antara tindakan segera yang dapat dilakukan oleh pihak bomba. Jadi mungkin akhirnya sementara kerja-kerja pembaikan ini dilakukan, apakah yang perlu kami sebagai penduduk yang perlu kita fahami tentang situasi ini daripada tuan secara ringkasnya, silakan. Baik, secara ringkasnya saya boleh sampaikan di sini sebagai penduduk yang berada di kawasan Tinjol ini, yang pertama, kita alert dengan keadaan situasi alam kita. Yang berlaku mana-mana runtuhan tanah, pergerakan ataupun kecolongan pokok, bolehlah maklum kepada pihak-pihak yang berwajib. Kemudian apabila di masa kiranya aku keadaan tersebut, dengan segera sila selamatkan diri dulu. Sebab apabila landslide ni kita tak boleh nak baca dengan kelajuan tanah yang turun, velocity yang akan melipah kita. Jadi
Baik, kembali bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini untuk siaran 16 Oktober. Sekarang jam 9.49 pagi. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Kita nak teruskan perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan hujung-hujung tahun ni kan. Meniti kepada hujung tahun ini, pelbagai majlis ataupun acara yang diadakan. Termasuklah pada 20 Oktober ini akan berlangsungnya sambutan Hari Statistik Negara 2024 yang akan berlangsung di Presi 2 Putrajaya. Berikutan dengan itu, ada juga sambutan ulang tahun Jubli Intan ke-75 yang akan diadakan oleh pihak DOSM sendiri pada 31 Oktober sehingga 3 November 2024. Jadi tarikh yang mungkin dapat dimanfaatkan dengan aktiviti bersama dengan keluarga sambil-sambil itu mengambil tahu tentang sambutan Hari Statistik Negara 2024. Apakah tarikannya? Ayo, kita bersama dengan individu yang akan berkongsi dengan kita cerita lebih panjang lagi tentang acara ini bersama dengan Yang Berusaha Puan Nazaria binti Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia Sosial dan Pembangunan Teknikal dari Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Puan. Anim. Ya, Puan, terima kasih Puan bersama dengan kami secara maya. Walaupun begitu, ada juga masa untuk disumbangkan kepada penonton Malaysia hari ini. Hari ini nak berkongsi tentang sambutan Hari Statistik Negara 2024. Tapi mungkin ramai di antara kita yang tak tahu bagaimana boleh wujudnya sambutan Hari Statistik Negara ini kan. Jadi mungkin nak kongsikan terlebih dahulu. Silakan Puan. Okey Anim, dianya bermula dengan United Nations General Assembly pada tahun 2010 yang mana telah mengisytiharkan bahawa 20 Oktober itu adalah merupakan Hari Statistik sedunia. Jadi dan di situ juga telah diputuskan bahawa Hari Statistik Sedunia ini akan disambut setiap 5 tahun. Jadi bermula 2010, seterusnya disambut pada 2015 dan tahun 2020 lah. Dan dalam negara kita pula bermula pada 2017 Jemaah Menteri telah bersetujulah untuk mengisytiharkan 20 Oktober tersebut sebagai Hari Statistik Negara dan kita pun telah mula menyambut daripada 2017 dengan pelbagai aktiviti yang telah kita laksanakan melibatkan pelbagai pihak lah di peringkat pihak kerajaan, agensi, institusi pengajian tinggi, komuniti dan pelbagai lapisan lah untuk meliteratasikan statistik dalam kehidupan. Jadi untuk tahun 2024 ni adalah sambutan kali ke-10 Hari Statistik Negara dan ia bertemakan statistik nadi kehidupan. Dan ini lebih bermakna pada tahun ni kerana DOSM juga menyambut ulang tahun ke-75 lah. Kami DOSM ni ditubuhkan daripada tahun 1949 lagi. Dan pada tahun 1965 kita dah bertukar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia lah, ataupun sekarang ni kita dikenali sebagai DOSM dan kita ni beroperasi untuk agensi DOSM beroperasi dengan Akta Statistik lah. Dan terkini kita diletakkan di bawah Kementerian Ekonomi lah yang mengawasi lah. Okey. Antara yang mungkin menarik dekat sini kan apabila Puan kongsikan tadi bagaimana untuk kita hidup dengan statistik dan bagaimana statistik itu sendiri memberi makna dalam setiap perancangan kehidupan kita. Mungkin Puan nak kongsikan peranan DOSM sendiri apabila kita melihat kepada sambutan Hari Statistik Negara ini cukup terkait rapat untuk dikongsikan tarikannya. Silakan. Peranan DOSM yang utama adalah untuk mengumpul, mentafsir dan menyebarkan perangkaan lah. Jadi statistik yang kita hasilkan ini memang digunakanlah di peringkat kerajaan untuk menggubal polisi, merangka program untuk rakyat untuk negara kita. Jadi dan di samping itu tanggungjawab DOSM juga sebenarnya adalah untuk mengukuhkan sistem statistik negara. Sebab untuk statistik ini bukan sahaja DOSM yang terlibat, terdapat juga agensi-agensi lain. Jadi kita kena memastikan bahawa wujud sistem statistik yang baiklah untuk negara kita supaya data atau statistik yang dihasilkan oleh DOSM ni boleh digunakan sebaiknya oleh kerajaan, ahli akademik dan lain-lain lah. Dan peranan DOSM juga semakin kita mencapai sehingga 75 tahun ni, semakin banyak statistik yang kita keluarkan tu lebih komprehensif lebih terperinci. Contohnya kita ada kalau berkaitan dengan penduduk, berkaitan dengan pendapatan perbelanjaan, dan pelbagai lagi survey isi rumah, kita ada sampai ke peringkat negeri dan peringkat daerah lah.
dan boleh mendapat maklumat-maklumat profil demografi juga. Dan yang paling penting dalam era kini ni, kerjasama strategik dengan agensi sangat penting sebab banyak sumber data juga daripada macam tadi saya kata agensi-agensi lain yang ada data pentadbiran yang mana data mereka tu boleh kita gunakan untuk menghasilkan statistik dan juga produk-produk lain yang berkaitan lah. Dan ini semuanya sangat penting lah. Saya kira sememangnya sumber-sumber untuk kita mengetahui keadaan ekonomi dan sebagainya itu adalah berdasarkan data yang diperolehi dan sangat-sangat penting untuk kita melahirkan statistik bagi pandangan indikator kita. Dan kita melihat kepada sambutan ini akan berlangsung di lokasi yang juga menjadi tumpuan di Putrajaya. Mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan objektif sambutan, lokasinya dan antara tarikannya yang akan berlangsung nanti ni, silakan. Okey, dari segi objektif tu kita ada pelbagai objektif lah. Yang pertama kita nak meningkatkan keupayaan statistik sebagai asas tadilah untuk tujuan kemakmuran negara. Dan yang keduanya nak meningkatkan kesedaran dan kefahaman di kalangan rakyat lah. Dan untuk survey dan bancian DOSM ni dia melibatkan dua pihak iaitu pertubuhan dan juga tempat kediaman lah ataupun isi rumah ataupun rakyat tu sendiri. Yang rakyat ni mana yang terpilih lah untuk survey. Kalau banci tu kita banci semua. Dan jadi mereka faham tentang sumbangan mereka tu. Bila mereka beri data itulah sebenarnya untuk DOSM untuk menjadikannya sebagai statistik untuk kegunaan kerajaan dan semua pihak yang saya sebutkan tadi. Dan kita naklah tahap responden ni sampai ke tahap negara maju yang mana kalau contoh kita pergi ke sebuah isi rumah, kita ketuk pintu, kita buat survey, orang sebelah pun akan tanya, kenapa saya tak dipilih? Jadi mereka ada niat untuk menyumbang juga kepada data dan juga statistik yang dihasilkan. Selain daripada itu kita nakkan kerjasama lah sekarang ni. Kalau kita untuk menghasilkan statistik, kita perlu ketepatan. Kalau DOSM ni ketepatan sangat tinggi. Kepercayaan sampai 95% lah. Jadi kita nakkan respon tu daripada kedua-dua tadi, pertubuhan dan juga isi rumah tadilah. Dan selain tu, kita nak mengiktiraf sumbangan ahli statistik. Selain pada DOSM, ada banyak pihak juga yang terlibat dalam statistik, termasuklah mereka di swasta yang jadi data analyst, lecturer dan sebagainya. Dan kita bersama juga aktiviti ni kita nak promosikan lah aktiviti-aktiviti DOSM yang kita laksanakan lah. Lokasi ada dua, kita akan buat kick off di dataran wawasan Precinct 2 Putrajaya yang dirasmikan oleh YB Menteri Ekonomi pada 20 Oktober. Dan kemudian tu ada majlis sambutan utama lah yang akan diadakan di Pulau Pinang, di PICC Pulau Pinang, dan ada juga beberapa aktiviti yang kita akan laksanakan di UiTM Permatang Pauh dan juga di komuniti Kampung Kuala Mengkuang, Kampung Ceruk Tok Kun, Kampung Sungai Puyu dan juga Geni Paragon lah. So ada aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan di sana. Okey, 4 hari lagi menjelangnya tarikh yang cukup penting, lakaran sejarah insya-Allah yang akan dapat kita kongsikan. Ekspektasi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri terhadap sambutan Hari Statistik Negara pada kali ini yang diadakan berdasarkan segala tarikan dan juga objektif yang ingin dicapai. Bagaimana? Okey, kita yang pertama tu statistik sebagai asas kehidupan. Macam contoh kita nak pergi kerja, kita nak tahu juga keadaan trafik. Dan kita tak tahu cuaca, nak bawa payung ke tak bawa payung kan kalau hujan. Jadi kita dalam kehidupan ni sebenarnya banyak statistik yang dihasilkan oleh DOSM ni diguna pakailah, termasuk dari statistik pasaran buruh yang boleh mengetahui tentang pasaran pekerjaan, kerja apa yang ada di luar sana, kat mana dia berada, kat sektor mana dan sebagainya. Jadi kita nak jadikan statistik ni sebagai asas kehidupan rakyat lah. Jadi diguna pakai sebagai panduan dalam membuat keputusan. Dan seterusnya kita nak meningkatkan literasi statistik supaya orang faham apa statistik yang kita keluarkan, dan bila faham tu interpretasi tu betul lah. Dan bila bercakap dekat social media dan sebagainya, dia akan menjadi interpretasi yang tepat lah. Dan lagi sekali saya highlight juga mengenai kerjasama dengan pembekal data lah di peringkat tadi pertubuhan, di peringkat rakyat mana yang terpilih dan juga untuk survey-survey yang kita laksanakan lah. Dan seterusnya yang penting kita nak mengiktiraf sumbangan ahli-ahli statistik dalam pelbagai
bidang bukan sahaja di DOSM. Ya. Maklumat yang dikumpul berdasarkan bancian yang dilakukan, tugasan antara yang sangat penting untuk mendapatkan ketepatan daripada mereka yang terlibat, individu-individu yang berkongsi data. Apakah mungkin sedikitlah saya selitkan di sini reaksi terbaik kami yang bagi membantu sebagai rakyat Malaysia, bagi membantu untuk meningkatkan lagi ketepatan data yang diperolehi? Okey, untuk meningkatkan ketepatan di peringkat pertubuhan, biasanya kita akan melihat kepada akaun lah, akaun yang dikeluarkan. Jadi di peringkat pertubuhan tu mereka kena pastikanlah bahawa data-data tu memang berasas akaun yang tepat lah. Dan berdasarkan maklumat tersebutlah sebenarnya akan dijana statistik dan kalau peringkat isi rumah tu kena bagi tahu maklumat yang betul lah kalau kita tanya kan. Macam sekarang sedang dilaksanakan banci pertanian Jadi berikanlah maklumat tentang pengusahaan pertanian masing-masing, kat mana berada, berapa banyak kos dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat itu sangat penting untuk kita guna pakailah. Kalau untuk banci penduduk, kita memerlukan profil penduduk tu. Ada banyak soalan-soalan kita tanya tentang jantina, tentang pendidikan, etnik dan sebagainya. Jadi perlu diberikan maklumat yang tepat lah. Kalau tidak diberikan maklumat yang tepat, jadi sukarlah di peringkat DOSM Memang kita akan laksanakan semakan, tapi memberi maklumat yang tepat tu ada yang lebih baik lah supaya data yang berkredibiliti dan reliable dapat dihasilkan oleh DOSM lah. Baik, yang akhirnya mungkin nak ajak ramai-ramai secara ringkasnya, silakan Puan kepada mereka di luar sana yang sedang menyaksikan kami, silakan. Okey, ada banyak aktiviti seperti yang saya maklumkan tadilah di Penang, ada larian obo, ada larian step fun run 7.5 km, ada aktiviti dengan komuniti-komuniti yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sangat mengalu-alukanlah mereka untuk hadir ke sesi tersebut. Dan yang keduanya, kita nak izinkan saya untuk supaya statistik ni touch their hearts lah, touch hati rakyat tersebutlah supaya itu dia. Faham dan menggunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Nazaria Bahrudin, Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia dari bahagian sosial dan juga pembangunan teknikal Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum, terima kasih. Sampaikan salam kami juga buat warga Jabatan Perangkaan Malaysia. All the best insya-Allah, yang terbaik untuk sambutan Hari Statistik Negara 2024. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, penonton kami semua, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni masih ada lagi yang menarik. Agak-agaknya anda tahu tak lorong mana dengan pemanduan yang betul? Nak keluar roundabout tu, adakah kita perlu ambil bahagian yang mana yang paling betul? Jadi kita nak cerita tentang cara pemanduan berada di lorong. Segalanya seketika nanti di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali kita di MHI dan topik ini memanglah kita saban tahun bincangkan. Namun betul. dapatkan solusi itu bagaimana bergantung kepada individu dan kefahaman untuk upgrade skill ketika berada di jalan raya. Sebab kita bimbang kalau kerana kita je, orang lain menjadi mangsa yang membawa kepada kematian. Kenapa kita bawa topik ini? Kerana kejadian ataupun kemalangan yang berkaitan dengan situasi ataupun kondisi ini meningkat. Jadi sebab tu kami di sini juga tidak tertinggal untuk bawakan tentang topik ini. Kita bersama dengan dua individu yang akan memberikan dua aspek yang berbeza. Kita perkenalkan kepada anda Puan Vanita Mohan daripada Pengarah Bahagian Keselamatan Jalan Raya daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Hello. Thank you so much for being with us. Okay, dan kita juga Cik Mat Aris Bakar, Presiden Persatuan Institut Memandu Malaysia, PIMA. Saya. Betul PIMA okey, baik. Sebab mukadimahnya. Ya, betul. Kita nak berkongsi juga tentang keadaan semasa. Kalau kita nak bawakan tentang topik ini, kita nak tahu sama ada adakah cara pemanduan yang mungkin berada pada tahap yang kritikal perlu dibetulkan, melibatkan itu antara sebab yang utama juga berlakunya kemalangan. Bagaimana pendapat Puan tentang perkara ini? Saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kerana memilih topik ini. Sebab banyak juga soalan berkenaan dengan pemanduan di lorong yang betul diajukan kepada JPJ. Saya rasa sedikit sebanyak memang pemanduan yang betul ini akan mempengaruhi dan mengurangkan kemalangan di jalan raya. Memang kita ada statistik yang menunjukkan saban tahun kita melihat statistik selama 20-30 tahun memang semakin meningkat. Pada tahun lepas sahaja ada 600,000 kemalangan yang berlaku dengan 6,473 kematian. Ini bermakna
memang kebanyakan isu-isu yang berlaku adalah berkaitan dengan faktor manusia juga. Okay. Jadi itulah, manusia ini memang payahlah sebab kita kadang-kadang memang dah masuk kelas terbaik pun, tetapi bila masuk jalan raya pegang steeringnya berubah watak. Jadi bagaimana pandangan Cik Maris tentang situasi ini? Sebab mungkin di kelas memang dah diberikan sebaik mungkin lah, walaupun kita ada ruang untuk penambahbaikan kurikulum dalam kelas pemanduan ini. Namun faktor manusia ini macam mana? Memanglah kurikulum tu dah cukup lengkap dan laporan Myros pun minggu lepas menunjukkan bahawa kurikulum yang ada bagus dan tak timbul masalah. Yang masalah ialah kepatuhan. Kepatuhan, ya? Maknanya bila sebut manusia dari segi faktor psikologi bahawa ada 3 elemen penting dalam seseorang behavior seorang pemandu. Pertama ialah dia violent, maknanya dia tak suka peraturan. Dia akan langgar peraturan. Jadi hari ini kita memperkatakan tentang peraturan di lorong yang betul. Kan? Jadi itu pun boleh menyebabkan kemalangan yang serius dan akhirnya menimbulkan banyak masalah di jalan raya pada hari ini. Begitu juga sikap kedua ialah pemandu terlupa. Pemandu tersilap. Jadi ini bermula daripada kurikulum itu amat menarik. Iaitu rutin selamat memandu. Apabila kita memperkatakan tentang pemanduan, makna kereta kita bergerak. Jadi pertama sekali dia kata periksa cermin, iaitu cermin pandang belakang, kiri dan kanan, sebab sepanjang kita memandu, visual scanning skill kita ialah ke hadapan. Dia kata sekurang-kurangnya 12 second ahead. Jadi apabila every 5 second dia kena jeling atau kerling mata cermin pandang belakang, kiri dan kanan. Apabila berkata tentang lorong, itu paling kritikal. Bermaknanya bila nak menukar lorong, bermula dengan rutin selamat memandu tadi, maknanya daripada lihat cermin, lepas tu dia nak menukar lorong, dia kena beri isyarat. Betul. Lepas tu dia kena pastikan blind spot area itu clear. Itu bukan boleh lihat cermin saja, dia panggil check ahead. Maknanya check, kita kena toleh sehingga clear yang tak nampak dalam cermin pandang belakang, baru kita boleh masuk. Semua keputusan tu memang betul kena tepat, ya, kita punya pemantauan semua. Ini sedikit grafik, lorong kecemasan, lorong tengah, lorong di bahagian kiri dan juga kanan. Bagaimana Puan nak kongsikan tentang fahaman dan juga masalah lazim yang berlaku, kemalangan khususnya yang melibatkan masalah penukaran lorong, sama ada di highway ataupun keluarnya daripada satu kawasan untuk ke roundabout dan sebagainya. Apakah antara kesilapan yang sering kali berlaku oleh pemanduan tersebut? Okey. Seperti mana Tuan Aris bercakap tadi, memang kita telah belajar di Institut Memandu. Tetapi kadang-kadang amalan itu dijadikan kebiasaan dan mereka rasa disebabkan tak pernah kena tangkap, tak pernah kena saman, tak pernah berlaku kemalangan, mereka rasa itu amalan yang boleh diteruskan. Jadi saya mungkin berkongsi tentang amalan pemanduan betul di jalan raya. Saya ambil contoh lebuh raya yang mempunyai 4 lorong yang visual yang ditunjukkan tadi. Yang lorong pertama, lorong yang paling hujung sekali adalah lorong kecemasan. Lorong kecemasan adalah untuk tujuan kecemasan, iaitu apabila berlaku sebarang keadaan yang berisiko ataupun membahayakan nyawa, dan dia dihaskan untuk kenderaan seperti ambulans, penguat kuasa ataupun untuk bantuan semasa kecemasan. Kecuali apabila berlaku kerosakan pada kenderaan, kita boleh menggunakan lorong kecemasan. Jadi itu kita kena faham. Walaupun kenderaan dihentikan di lorong kecemasan, kita kena faham juga perlu diletakkan segitiga keselamatan. Ini seringkali kita tak nampak, ya, ada segitiga keselamatan. Ada yang buka but, mereka meletakkan dahan pokok dan sebagainya. Nampak payung dibukakan dulu. So setiap kenderaan mesti mempunyai segitiga keselamatan dan harus diletakkan dalam jarak 45 meter daripada kenderaan. Ini sebab apabila kita membawa kenderaan, kita dalam keadaan bergerak, kita tak akan nampak kenderaan di depan itu dalam keadaan statik ataupun sedang bergerak. Jadi kita perlu memberi amaran bahawa ada kenderaan yang berhenti di lorong paling hujung sekali, iaitu lorong kecemasan.
Di lorong kiri pula adalah dihaskan untuk kenderaan yang bergerak perlahan ataupun kenderaan berat seperti bas dan lori. Lorong tengah dan juga lorong kanan. Maknanya lorong kanan tu lorong kedua tu lah. Lorong kedua, lorong kiri lah. Lorong kecemasan dan lorong kiri. Okey, apabila kenderaan berat ini ingin memotong, mereka boleh ke lorong tengah. Faham? Okey, tetapi bukan mereka lorong kecemasan tak boleh. Memang tak boleh potong di lorong kiri. Dan apabila mereka motong di lorong tengah, dan mereka harus kembali ke lorong asal, lorong perlahan tadi. Dan mereka tidak boleh memotong di lorong yang paling laju. Itu dia. Iaitu lorong kanan. Di lorong tengah pula, ramai yang tanya apa had laju di setiap lorong. Kita tidak tetapkan had laju minimum untuk lorong-lorong ini. Lorong perlahan berapa, lorong tengah berapa, tidak ada sebegitu. Hanya had laju maksimum yang ditetapkan. So apabila berada di lorong ketiga, lorong tengah itu, tidak bermakna kita boleh bawa dengan laju lah. Had laju ialah 110. Dan lorong paling kanan adalah untuk memotong. So apabila kita memotong, kita ke lorong paling kanan dan kembali ke lorong tengah. Ya. Cuma amalan sekarang kita tengok lorong kanan yang paling sesak. Betul. Dan mereka rasa mereka perlu berada di sana kerana mereka membawa laju. Tetapi apabila memotong pun tidak bermakna boleh memotong melebihi 110. Had laju maksimum adalah 110. Mencabar tu. Cik Maris mungkin nak tanya, sebab ada kalanya yang di tengah tu dia terlalu perlahan dia. Mungkin untuk lenggang kangkung santai-santai memang di saat situasi yang memang jalan sesak kan. Apa pendapat juga kepada mereka yang mungkin tak cukup kesiapsiagaan kot, takut lagi memandu di lebuh raya mencabar ni, macam mana tu? Apabila kenderaan itu kurang, nampak kepatuhan itu tinggi. Ini berlaku apabila sesak. Kadang-kadang kita dapat maklum balas daripada pemandu, dia kata, saya pun tak tahu lorong mana saya pandu, dia kata. Dah tak nampak dah. Mungkin dalam suasana hari hujan hari ini pun lagi teruk. Jadi maknanya dari segi manuver, iaitu olah gerak dia. Daripada yang saya kata rutin selamat memandu tadi, makna dia lihat cermin, isyarat dan juga dia pastikan tak ada blind spot. Yang penting ialah manuver, olah gerak. Jadi ke mana dia nak pergi? Kalau dia plan ahead, di depan tu dia nak belok ke kiri. Jadi dia sudah pasti keep to the left lane. Jadi maknanya dia dah bersedia dah. Sebab dalam peraturan untuk sempang, untuk jarak dan sebagainya, lane disiplin itu juga dia dah menunjukkan satu tanda niat dia nak ke mana. Maknanya bukan saja signal, jadi bermakna plan ahead, dia kena tahu lorong yang dia nak pergi, lorong itu tak dah duduk di kanan tiba-tiba dia belok ke kiri. Itu agak janggal dan membahayakan. Itu berlaku kemalangan biasanya. Betul. Jadi lepas lane tu dah betul, baru signal tu berkesan. Barulah signal tu, itulah communication. Jadi kita memandu gagal berkomunikasi ni satu isu besar juga. Tailgating juga baik juga. Betul. Dan satu lagi saya rasa isunya adalah tidak ada fokus semasa pemanduan. Jadi untuk menukarkan lorong itu dengan begitu pantas kerana khuatir lagi-lagi di Kuala Lumpur terlambat satu lorong habis anda harus pusing dengan keadaan yang agak jarak jauh. Itu juga memainkan faktor yang kecemasan dilakukan. Kita ada juga tinjauan bagaimana mungkin kesempatan wartawan kita untuk melihat cara pemanduan pengguna jalan raya. Jadi macam mana terlihat. Nanti kita akan minta panel kita untuk komen laporan kami sedikit ini. Pemanduan yang berhemah dan mematuhi peraturan ialah asas kepada keselamatan semua pengguna jalan raya. Akan tetapi, tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pemandu menggunakan lorong kecemasan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan menukar lorong secara tiba-tiba bukan sahaja menjejaskan kelancaran trafik, malah meningkatkan risiko kemalangan. Fenomena ini semakin menjadi kebiasaan kerana kurangnya kesan jangka panjang yang dilihat oleh pemandu dengan membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Kru MHI berkesempatan melakukan tinjauan di beberapa lokasi pemanduan kenderaan yang menjadi tumpuan ramai. Melalui pemerhatian kami, memang terdapat segelintir pemandu yang memilih untuk menggunakan lorong yang salah untuk mengelak daripada terperangkap dalam kesesakan. Namun, sedarkah mereka tindakan ini sebenarnya boleh menimbulkan masalah yang lebih besar?
pendapat saya, pemanduan tu bahaya bukan sahaja untuk pemandu tu, tapi untuk pengguna jalan raya yang lain lah. Sebab bila orang buat pemanduan di lorong yang salah, diorang tend to untuk buat decision last minute, by tukar lane last minute and all. Pada pendapat saya, memang satu tindakan yang tak elok lah kita sebagai pemandu. Kalau masa kita ambil lesen belajar mandu, memang kita dah disuruh untuk pemanduan berhemah kan. Pada saya memang satu perkara yang amat penting sebab boleh menyebabkan aksiden. Pemandu yang salah ini sebenarnya sangat membahayakan, khususnya sekiranya pemandu membantu bersama dengan keluarga. Jadi dalam keluarga tu, di dalam fikiran pemandu tu bukan saja dia fokus dalam pemanduan, tapi juga perlu fokus keluarganya di dalam kereta. Jadi ada pemandu yang contohnya berbahaya atau salah lorong, dia akan mendatangkan satu situasi yang panik. Segelintir pengguna jalan raya mungkin tidak menyedari setiap lorong di atas jalan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Penggunaan yang betul bukan sahaja membantu melancarkan aliran trafik, malah dapat meningkatkan keselamatan semua pihak. Dalam pada itu ada juga pemandu yang memandu pada kelajuan perlahan di lorong tengah yang secara tidak langsung mengakibatkan situasi di mana lorong kiri yang seharusnya digunakan untuk pemanduan perlahan menjadi kosong. Keadaan ini bukan sahaja menimbulkan kekeliruan tetapi juga menciptakan cabaran bagi pemandu lain yang berusaha mematuhi kelajuan lebuh raya yang ditetapkan antara 100 hingga 110 km sejam. Saya sebut tu, poin asas saya rasa mainly untuk decision making and juga untuk memastikan pemanduan yang selamat lah. Macam saya cakap tadi, bukan je untuk pemandu tu itself, tapi untuk pengguna jalan raya yang lain juga. Pemanduan berhemah ni perlu diterapkan kepada semua orang Malaysia lah, rakyat Malaysia. Untuk mengelakkan kemalangan, mengelakkan orang kata ada terjadinya aksiden yang menyebabkan kerugian kedua pihak, pergaduhan. Satunya berdisiplin untuk memastikan perjalanan kita itu adalah selamat, bukan sahaja untuk kereta kendaraan kita saja, tetapi juga untuk kendaraan lain. Pemandu perlu mengamalkan sikap saling bertolak ansur dan bertimbang rasa sesama pengguna lain. Sikap mementingkan diri sendiri hanya mengundang padah dan lebih buruk lagi, mungkin berlaku kemalangan hingga meragut nyawa. Kami sekarang untuk anda, mungkin komen Cik Maris tentang bagaimana keperluan untuk kita mengubah barangkali kurikulum yang ada dalam kelas memandu supaya perlu adalah sebab situasi sekarang semakin kritikal, yang semakin mencabar. Jadi mungkin ada keperluan yang amat penting untuk isu ini. Perubahan teknologi, kenderaan semakin laju, kemudian canggih. Tapi adakah memang falsafah dia ialah kenderaan itu direka untuk dipandu? Kita dilahirkan bukan untuk jadi pemandu. Jadi kita perlu memahami dari segi psychomotor skillnya untuk mengendalikan kenderaan itu antara man dan mesin tadi supaya dia boleh selamat. Jadi elemen terpenting yang perlu ditambah baik untuk penambahbaikan ialah elemen mengenal pasti hazard. Maknanya seorang pemandu tadi bila kurang melihat apakah hazard yang ada di atas jalan raya, ia menjadi punca utama terlibat kemalangan. Seperti di lorong contohnya. Pertama, jarak dia mengikuti kenderaan di hadapan itu kena jarak yang selamat. Dan kenderaan di sebelah kanan, sebelah kiri, kenderaan di belakang, dan ada pula motosikal kadang dia mencelah di tengah lorong dan sebagainya. Semuanya perlu dilihat, dikenal pasti dan ada course of action yang perlu diambil. Dia perlu berkomunikasi. Mungkin dia jarakkan, mungkin dia horn, mungkin dia guna lampu isyarat lebih awal. Tidaklah secara tergesa-gesa. Jadi elemen hazard ini amat penting. Iaitu ada 3 bentuk hazard. Kenderaan yang bergerak, bentuk permukaan jalan dan juga keadaan cuaca dan cahaya seperti memandu di hari cuaca panas, kering dengan hujan hari ini, dia berbeza. Okey, selain daripada lorong yang dikongsikan, lorong di bulatan juga antara yang boleh berlakunya kemalangan disebabkan salah tukar lorong. Okey, kita menyaksikan antara gambaran grafik. Bagaimana penjelasannya? Harus kita fahami tentang kenderaan yang keluar dari lorong untuk memasuki lorong yang seterusnya. Okey. Apabila kita berada di roundabout, sekiranya kita ingin belok ke kiri, kita menggunakan lorong paling kiri.
Ini sebenarnya common sense, kan? Betul. Ya, apabila kita ingin ke depan dan kita perlu memberi signal untuk sekiranya kita ingin mengambil pukul 12, dan begitu juga kalau kita nak belok ke kanan ataupun U-turn balik, kita perlu menggunakan lorong paling kanan. Dan masalah yang berlaku adalah di roundabout disebabkan kita tak beri signal. So orang yang nak menyusul itu tidak tahu kita nak belok ke mana. Ya. Komunikasi itu gagal. Apabila komunikasi gagal, saya selalu nak tanyakan perkara ini. Contohnya ada individu yang tukar kepada lorong itu dalam keadaan kecemasan, dia berada di hadapan dan berlaku pelanggaran. Apabila kita tahu ikut undang-undangnya untuk claim insurans dan sebagainya, kereta di belakang itu akan dianggap bersalah kerana berlanggar kereta di bahagian hadapan. Tetapi kelakuan itu adalah kelakuan berpunca daripada kenderaan itu. Jadi bagaimana dari sudut fahaman kita untuk berkongsi? Mungkin ada pandangan daripada Puan dan juga Encik Maharis. Puan mungkin nak kongsikan terlebih dahulu? Itulah, kita sudah ada teknologi pada kenderaan itu kan, untuk memberikan signal, untuk memberikan tanda-tanda. So kita perlu patuhi. Dan apabila kita hendak menyusul keluar atau masuk, kita berikan signal yang sebetulnya supaya komunikasi antara kenderaan itu ada wujud. Okey. Encik Maharis mungkin ada komen sebelum kita akhirkan perbincangan? Apabila diperkatakan tentang siapa yang bersalah jika kita melanggar kenderaan di hadapan. Jadi peraturan itu balik semula, iaitu tanggungjawab pemandu di belakang untuk memastikan kenderaan yang dia ekuri itu selamat. Inilah punca utama kemalangan di bandar. Jarak. Mengekuri terlalu rapat. Jadi peraturan 2 saat, 4 saat, semua hilang dah. Sebab kenapa jarak itu diperlukan? Sebab kemampuan untuk kita memberhentikan kenderaan yang kita pandu bila kenderaan di hadapan berhenti tiba-tiba, ada beberapa perkara. Pertama, thinking distance. Bila berlaku saja makna otak kita nak transfer ke atas tindakan kita untuk membrek dan sebagainya. Kedua, kemampuan brek itu. Jadi maknanya masa bertindak dicampur dengan masa membrek, kita akan dapat jarak membrek, stopping distance. Makna thinking distance plus braking distance, baru kita dapat. Itu memerlukan jarak yang agak jauh. Itu dia. Sebab kalau ikutkan kita memang kenalah lepas lama ambil lesen memandu kan, kena kalau ikutlah memang kena belajar balik terutama yang dah lama tak memandu ataupun mungkin dah lama tak upgrade skill ni, supaya kita sentiasa bersiap sedia untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Vanita Mohan, Pengarah Bahagian Keselamatan Jalan Raya dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia, dan juga Encik Mat Aris Bakar, Presiden Persatuan Institut Memandu Malaysia daripada PIMA. Budaya pemanduan yang baiklah harus dikekalkan. Budaya yang tak baik itu, yang salah tu mungkin itu yang menjadi punca beberapa komunikasi di jalan raya ini gagal. Ya, sebab implikasinya bukan hanya kemalangan, tapi tadi saya sebutkanlah maut yang menanti. Terima kasih untuk ahli panel. Nanti kita terus bersama pelbagai perkongsi di MHI. Teruskan bersama kami. Okey, tahukah anda KL Design Festival kembali lagi untuk edisi ketiganya dengan misi untuk mertabatkan industri seni reka bentuk negara. Bermula 17 hingga 27 Oktober ini, pelbagai acara menarik menanti orang ramai di sekitar Kuala Lumpur. Antara acara yang bakal berlangsung termasuk pameran seni reka, pemasangan interaktif, orkestra Kuala Lumpur dan banyak lagi. Dan untuk maklumat lanjut, layari laman web www.kldesignfestival.com atau ikuti media sosial KL Design Festival. Okey, nanti saya hantar invoice over. Okey, seterusnya anda boleh saksikan kami esok Akta 852 berkaitan dengan topik bantras rokok golongan muda. Kita jumpa besok. Assalamualaikum. Jaga diri.